أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. Yang dihormati saudara pengerusi majlis yang berbahagia, Datuk Haji Mustafa Ali, Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia PAS, yang berbahagia Datuk Haji Abu Bakar Cik, Ahli Jawatankuasa Kerja Parti Islam Malaysia PAS, kepimpinan pemuda seluruh peringkat, peserta-peserta ijtima' tarbawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita sekali lagi dapat menyambung sesi seterusnya program ijtima' tarbawi pada hari ini dengan mempersilakan menjemput bersama-sama dengan kita dua kepimpinan utama Dewan PAS Pusat yang suatu ketika dahulu pernah memimpin Angkatan Pemuda Gerakan Islam ini pada dua zaman yang berbeza. Yang berbahagia Datuk Haji Mustafa Ali, yang boleh saya sifatkan memimpin kepimpinan pemuda dalam era yang kalangan penulis, pemerhati politik dan juga sejarah pembangunan gerakan Islam menyebutkannya sebagai era kebangkitan Islam, Islamic Revivalism, era kebangkitan Islam. Dan Ustaz Abu Bakar Cik menyambung kepimpinan pada fasa yang seterusnya, di kala mana kerajaan Malaysia yang diterajui oleh UMNO dan juga Barisan Nasional pada ketika itu telah melancarkan dasar penerapan nilai-nilai Islam. Dan berterusanlah kepimpinan mereka dengan cabaran yang ada pada zaman mereka, dengan pendekatan yang ada pada ketika itu. Manakala kita yang hari ini berhimpun dalam ijtima' tarbawi ini berada dalam satu lanskap yang berbeza. Dikala PAS berada dalam suatu pakatan politik dengan beberapa parti rakan, dan kemudian negara ini pada ketika ini sedang menuju kepada dual party system, sistem dua parti yang agak jelas, di mana ada suatu kelompok dalam Pakatan Rakyat berdepan dengan kelompok yang telah pun menerajui negara ini sejak daripada zaman negara ini mendapat kemerdekaan dahulu, yang kebangkitan rakyat telah berlaku menyebabkan tumbangnya beberapa kerajaan negeri, 5 buah kerajaan negeri dalam pilihan yang lalu kepada Pakatan Rakyat, termasuk majoriti kerusi parlimen di wilayah persekutuan ini juga berada di tangan Pakatan Rakyat. Kita gerakan Islam terus dengan mabda', dengan mabadik, dengan asas-asas seperti mana pagi tadi sekali lagi ditegaskan oleh bekas Al-Mursyidul Am Al-Ikhwan Al-Muslimin Syekh Mahdi Akif tentang di mana kita bermula dan apakah asas kita dalam perjuangan ini. Dan kita terus berhadapan dengan perkembangan ini menuju ke hadapan, dan hari ini kita berjemput kedua-dua kepimpinan utama parti ini untuk membicarakan bersama-sama dengan kita tentang masa depan kita ke hadapan, dan juga dengan melihat kepada asas lanskap politik semasa yang ada hari ini. Kita yakin dengan pengalaman yang panjang daripada zaman memimpin gerakan pemuda, diikuti meninggalkan zaman kepemudaan dan memimpin PAS, merentasi beberapa zaman dan lanskap politik yang berbeza ini, dan sudah tentu memiliki hasrat dan juga wawasan yang mahu dilontarkan kepada kita angkatan pemuda yang hari ini berkumpul dalam ijtima' tarbawi ini. Kita yakin cukup tepat untuk kita luangkan masa yang cukup lapang kepada kedua-dua ahli panel kita hari ini untuk membicarakan tajuk
masa depan perjuangan PAS dalam lanskap politik semasa ini. Saya tidak ada soalan tertentu untuk dikemukakan kepada kedua-dua ahli panel pada hari ini. Cuma saya luangkan masa yang cukup lapang pada sesi yang pertama ini kepada yang berbahagia Ustaz Datuk Abu Bakar Cip sekitar 20 minit untuk Al-Fadhil Ustaz membicarakan tentang tajuk ini dan juga memberikan taujihat yang sewajarnya kepada kita. Al-Fadhil yang bahagia Datuk, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Saudara Musi Ustaz Nazri Cik, Fadil Datuk Haji Mustafa Ali, Syekh Ustaz Agung PAS, mantan Ketua Dewan Pemuda PAS yang memegang jawatan selama 13 tahun, paling lama dalam rekod PAS. Terima kasih Fadil Ustaz Ridwan Mahmad Nur dan sahabat-sahabat pimpinan, saudara-saudara dan saudari-saudari pemuda-pemudi Islam yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur di atas program yang begini baik, dan saya berterima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai satu penghargaan untuk bercakap kepada saudara-saudari pemuda-pemudi Islam, muslimin dan muslimat, mujahidin mujahidat, yang insya-Allah akan memimpin pada masa yang akan datang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Saya suka bertolak daripada perbincangan Syekh Mahdi Akif tadi, yang saya lihat boleh menjadi asas kepada apa yang disebutkan sebagai masa depan perjuangan PAS dalam lanskap politik semasa. Di bahagian akhir ucapan beliau menyebutkan tentang pembinaan peribadi, pembinaan keluarga, pembinaan sistem dan sebagainya. Kerana apabila kita membicarakan perjuangan PAS, sebenarnya peranan PAS dalam konteks perjuangannya, apa yang berlaku sekarang ialah PAS sebagai sebuah parti politik dan gerakan Islam melakukan muwajahah salmiyah, perjuangan aman. Ini perjuangan PAS. Di dalamnya ada kepimpinan yang disebutkan sebagai kepimpinan ulama, dan ada visinya yang terakhir yang disebut sebagai negara berkebajikan. Ketiga-tiga term ini cukup untuk menggambarkan bagaimana rangka perjuangan PAS. Sebuah parti yang memperjuangkan perjuangannya secara aman damai, secara salmiyah, tidak perang, maknanya tidak berperang, tidak gunakan senjata. Dan di dalam keadaan parti itu memimpin dalam bentuk kepimpinan Islam yang dinamakan sebagai kepimpinan ulama, dan mempunyai visi politiknya, yaitu negara berkebajikan. Apakah saudara-saudara sekalian yang ada di dalam perjuangan PAS seluruhnya? PAS menentang penjajahan daripada sebelum merdeka, termasuk Mak Indra. PAS menentang komunisme dan ideologi-ideologi asing lain yang menentang Islam.
Dan PAS menterbiahkan ahlinya dan mendidik masyarakat. Dan PAS bergerak sebagai sebuah gerakan Islam yang menyertai pilihan raya, yang merupakan parti yang tertua dalam dunia, parti gerakan Islam yang mempunyai pengalaman berpilihan raya. Parti-parti lain dalam dunia, gerakan Islam yang lain terkemudian daripada PAS di dalam menyertai pilihan raya. Dan apa yang ada pada PAS masa ini, di dalam perjuangan menerusi sistem demokrasi berparlemen dan gajah berperlembagaan, PAS masa ini mempunyai 86 kursi di peringkat states dan ada 24 kursi di peringkat parlemen. Dalam keadaan ini, saudara-saudara sekalian, kita boleh mengatakan PAS telah berjaya sehingga ke saat ini sebagai sebuah parti politik. Walaupun kita lihat pada peringkat awalnya, PAS melalui pelbagai liku dan krisis atau konflik yang telah diselesaikan oleh PAS. Dan kita tidak boleh melonggokkan konflik-konflik yang berlaku lepas itu yang sudah diselesaikan oleh PAS dengan mengatakan bahawa konflik-konflik itu masih tertonggak dan PAS seharusnya menukarkan kaedah kepimpinan ulamanya kepada bentuk kepimpinan yang lain. Ini tidak betul. Apa yang berlaku dalam era yang saya pimpin, yang sebelumnya saudara Cikgu Pak, dalam era saya di bawah kepimpinan ulama yang telah digagaskan oleh pemuda pada tahun 83, Cikgu Pak dalam 2 era sehingga 87, saya kemudian 88, 80 seterusnya itu, sepenggal selepas itu, selepas Datuk Cikgu Pak ialah Ustaz Halim Arsyad dan kemudian saya memimpin selama 5 penggal. Di dalam era kepimpinan ini, apa yang kita lihat bahawa kepimpinan ulama telah berbakti sehingga menjayakan PAS di dalam perjuangan muwajahah salmiahnya sehingga tahun 2008. Tinggal lagi saudara-saudara sekalian, bagaimanakah PAS mengisi perjuangannya dalam kaedah muwajahah salmiah itu dengan memenuhi ciri-ciri muwajahah salmiah. Dan saya melihat di sinilah peranan saudara-saudara sekalian hari ini memantapkan tarbiyah. Tarbiyah kita yang telah kita lalui sekurang-kurangnya ketika Ustaz Hasan Syukri memimpin. Ustaz Hasan Syukri pimpin PAS tahun 69. Pada ketika itu Ustaz Hasan Syukri membawa kaedah tarbiyah Islam kerana Ustaz Hasan belajar di Iraq, banyak berkenalan dengan kepimpinan Islam dan membawa balik banyak kaedah tarbiyah ikhwan tahun 69 ketika Ustaz Hasan memimpin. Tetapi sebelum daripada itu, perjuangan ikhwan secara khusus nampaknya banyak diedokkan oleh Profesor Zul, Allah yarham, Ustaz Asam, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah merahmati roh mereka semua. Pada tahun 63, iaitu pada tahun pembentukan Malaysia, nampaknya tarbiyah itu masuk ke dalam PAS secara yang teratur sehingga tahun 69. Dan ketika saya memimpin, saya merumuskan banyak juga institusi supaya tarbiyah itu menjadi mata di dalam PAS. Hari ini saudara-saudara sekalian, tanpa tarbiyah yang lebih teguh dan lebih tegak, yang mesti saudara murnikan, yang mesti saudara perkasakan, yang mesti saudara menyediakan mumajizatnya, ciri-ciri kecermelangan yang mesti saudara laksanakan. Sekiranya pergerakan politik terus menerus
seperti momentum yang telah berlaku dan saudara meneruskan kaedah perjuangan tarbiyah dalam gerakan Islam, maka kita mempunyai kekuatan yang paling asas di dalam PAS. Tinggal lagi bagaimana kita mendakwahkan masyarakat bukan Islam dan masyarakat umum yang jahil. Saya ada menyimak kajian terutama di Terengganu tentang kelas-kelas agama, kelas fardu ain, kelas Quran, kelas yang mengajar di masjid. Kalau di Terengganu, kajian terhadap kelas-kelas ini tak sampai 20% mereka yang pergi ke kelas-kelas ini. Antara 11%, 10% begitu saja. Sepanjang sebelum tahun 2000. Selepas tahun 2000 tidak ada kajian yang baru, saya tidak pasti. Sebelum tahun 2000 paling banyak orang menyertai kelas-kelas agama di PK kampung ialah pada tahap 20%. Tetapi umumnya purata dalam sekitar 13% sahaja. Semua jenis kelas tadi, kelas Quran, kelas fardu ain dan sebagainya, ada penduduk sekitar 13%. Tapi kita telah menganggapkannya mungkin agak ramai dan mungkin itu yang menyokong PAS. Saudara-saudara sekalian, apakah yang nak dilakukan di dalam masyarakat kita sekarang? Kita mengatakan bahawa gerakan dakwah adalah menjadi asas sama ada kita boleh menang atau tidak pada masa akan datang. Sama ada dakwah untuk masyarakat umum atau dakwah untuk non-Muslim. Dan kita boleh mengatakan bahawa sepanjang daripada penubuhan PAS atau daripada penubuhan UMNO sehingga kepada penubuhan PAS, sehingga kepada pilihan raya kerajaan tempatan pertama tahun 55 dan berikutnya, termasuklah zaman di mana PAS dimagerangkan di Kelantan. Sebelum itu PAS di dalam kerajaan bersama Perikatan dan Kerajaan Barisan Nasional tahun 33 hingga 78. Dan termasuklah ketika Anwar Ibrahim menyertai UMNO selama 16 tahun 4 bulan. Semuanya ini sebenarnya apa yang dimanfaatkan oleh UMNO membawa kepada kemenangan UMNO ialah kejahilan orang Melayu. Kejahilan orang Melayu. Dan saudara-saudara sekalian, UMNO dan Barisan Nasional mempunyai 21 strategi. 21 strategi dalam menguasai rakyat. Saya coba baca sebahagian daripada strategi supaya untuk semakkan kita. Strategi persepahaman politik, strategi keseimbangan ekonomi, strategi sistem pendidikan, strategi sistem penggunaan bahasa, kebangsaan, kebudayaan, integrasi wilayah, sehingga 21 strategi. Bagaimana kita nak menguasai pengundi? Bagaimana kita nak menguasai pegawai kerajaan? Bagaimana kita nak mengembalikan krisis atau keyakinan masyarakat yang tak diberikan kepada kita? Bagaimana? Bagaimana setengah kalangan intelektual Melayu yang masih kelang kabut lagi, termasuk yang tua-tua pun, walaupun dah ada Pak Samad, Pak Hassan dah meninggal. Bagaimana? Ini strategi yang begitu banyak di dalam apa yang dibuat sekarang di dalam belanjawan mutakhir. Apa strategi mereka? Oleh kerana itu, saudara-saudara, fokus masa ini ialah fokus dakwah. Bagaimana nak buat dakwah kalau ahli-ahli PAS tidak boleh menunjukkan contoh tauladan yang baik? Bagaimana nak buat dakwah kalau dasar-dasar PAS tidak mantap dan tidak jelas? Bagaimana nak buat dakwah kalau ilmu tak boleh disebarkan ke dalam masyarakat? Bagaimana nak buat dakwah kalau media massa macam hari ini
Ini semua adalah perkara-perkara yang mesti kita letakkan di dalam pertimbangan kita bagi kita menyambung atau menentukan peranan kita ataupun perjuangan PAS dalam lanskap politik hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya ada masa 5 minit lagi. Untuk peringkat ini, saya nak sentuh sikit tentang soal dakwah. Dakwah ni, saudara-saudara sekalian, ialah usaha sama ada kita membawa orang kepada mengenal tauhid ataupun kita membawa orang kepada kita mengenal syariat. Mengenal tauhid secara khusus ialah dakwah kepada orang bukan Islam. Mengenal syariat ialah dakwah kepada orang Islam. Dan kita kena tahu, polisi dakwah ini, kan saya mengambil contoh, kalau di Indonesia, Order Lama Indonesia bermula tahun 45 hingga tahun 76. Ini Order Lama, zaman Soekarno. Ya. Sehingga tahun 76, itu Order Lama. Dalam Order Lama Indonesia, ketika Masyumi menang pada tahun 55, Masyumi menang di Indonesia. Masyumi ialah Majlis Syura Muslimin Indonesia. Soekarno terus mengharamkan serta-merta selepas kemenangan Masyumi. Diharamkan. Dan pada ketika itu Masyumi menjadi lemah. Dan di Indonesia gerakan politik Islam pun menjadi berhati-hati sepanjang tahun 60-an. Menjadi berhati-hati. Dan kita tengok bagaimana Soekarno melemahkan gerakan Islam. Dan Soekarno dalam masa yang sama menggunakan komunis untuk melemahkan gerakan Islam. Dan sehingga sekarang gerakan Islam di Indonesia menjadi berpecah-pecah. Berbelas-belas parti atau sekurang-kurangnya 4-5 parti yang perlu perjuangan Islam. Di Timur Tengah kita telah lihat penyelesaian di Timur Tengah, kebangkitan rakyat. Di benua kecil India, termasuk Bangladesh, termasuk Pakistan, atau kita panggil sebagai Asia Selatan, di mana gerakan dulunya ia diasaskan oleh Abdul Alan Maududi, almarhum, Jamaat Islami, sampai sekarang tidak dapat menguasai dan sentiasa ditindas. Oleh kerana itu, maka gerakan dakwah ini, saudara-saudara sekalian, mestilah menjadi gerakan massa. Kalau dia berlaku seperti di Timur Tengah, kita menguasai. Kalau dia di dalam wajah hasaniyah, kita menguasai. Dan kalau di dalam keadaan kita bersendirian pun, kita menguasai. Kerana musuh tidak akan berhenti daripada melemahkan gerakan Islam dalam apa cara sekalipun. Dan ini yang sedang berlaku di Malaysia melalui dasar-dasar kerajaan. Dan dalam soal yang berkaitan dengan gerakan dakwah ini, saudara-saudara sekalian, kita juga mesti membuat perimbangan dalam menghadapi percaturan politik. Mesti ada perimbangan di sini. Kalau kita bergerak secara yang ekstrim, kita anggap contohnya sebagai Taliban. Sebagai Taliban menang dalam jangka tertentu, tetapi dunia Islam tidak mampu nak mempertahankan polisi yang diambil oleh kerajaan Taliban. Katakan kalau kita menang, tetapi kita menghormati dengan penuh penghormatan kepada Turki, AK di Turki yang menang. Sebab politik di Turki mendesak untuk menang. Tetapi kita harus ingat bahawa di dalam perancangan musuh,
dan juga kemenangan yang diperolehi di Turki tidak mampu melepaskan Turki daripada cengkaman Amerika dan juga cengkaman Zionis. Tak mampu. Tapi kita penuh penghormatan kerana kita pernah Turki pun menang. Dan kita pun suka dia menang. Tetapi ini keadaannya. Dan kalau jihad digerakkan dulu misalnya seperti di Tunisia, pun kita menempa suatu keadaan dan masalah di mana tentangan dilakukan sedang rakyat tidak bersedia mengangkat senjata pada ketika itu di sana pun. Tetapi itu semua dunia-dunia ini telah dapat melihat wajah masing-masing di Turki, di Indonesia, di Timur Tengah, dan kita di dalam keadaan ini masih di dalam pengaturcaraan yang ada di tangan Parti Islam se-Malaysia. Maknanya Parti Islam menentukan bola politik di dalam negara dia. Walaupun mungkin orang merasakan banyak kelemahan Parti Islam, tapi kita merasakan Parti Islam menentukan. Dan kita nak pada kedudukan ini. Sebab itu kita mahu supaya kita berimbang di dalam politik ini. Saudara-saudara, akhirnya marilah kita melihat misi perjuangan PAS seluruhnya memerlukan dua tindakan. Satu, tindakan umum. Politik, dakwah, tarbiyah yang sudah bersedia menjadi ciri-ciri yang ada dalam parti dengan politik salmiahnya, dengan gagasan politik negara berkebajikannya dan dengan kepimpinan ulamanya. Maka ketiga-tiga ini menggerakkan suatu perjuangan di dalam negara kita secara umum. Tetapi bagaimana kita nak mengatasi dasar-dasar umum kerajaan? Bagaimana kita nak mengatasi peranan media, golongan sekular, termasuk NGO yang menentang kita? Bagaimana kita nak berdepan dengan masyarakat Melayu yang miskin? Bagaimana kita nak berdepan dengan orang-orang kafir yang masih ta'assub kepada kekufurannya? Dalam hal ini, saya rasa tidak salah kalau kita meminjamkan bahawa kita perlu ada muwajahah salmiyah yang khusus dalam kita berhadapan dengan kaedah-kaedah ini semua. Terakhir ialah yang berlaku himpunan di Stadium Melawati di Selangor yang disertai oleh sebahagian pemuda dan pelajar-pelajar. Pemuda yang pergi di bawah nama Pembela, pemuda yang pergi di bawah nama Isma. Saya pun tengok tidak ramai, tetapi ada mereka yang hadir di sana. Dan saya meminta kawan-kawan dalam kalangan akademik untuk membuat semakan. Apakah mereka ni pergi kerana sokong dasar UMNO ni, iaitu hidup Melayu, hidup Islam, atau apa? Maka jawab kawan-kawan, setelah dibuat kajian, sebenarnya bukan mereka menyokong UMNO, tapi mereka ada kekeliruan. Mereka pergi kerana isu ini, kerana isu anti murtad ini. Tapi saya nak peringatkan kepada pemuda-pemuda, jangan dibenarkan keadaan berlaku seperti itu. Sebab ini satu bayangan. Saya kalau orang tua pergi ramai, saya tak heran. Tapi kalau pelajar yang bersih, walaupun sikit, pergi bawa spanduk hidup Melayu, hidup Islam, ini spanduk sudah basi dah, orang tak pakai dah. Dan spanduk ni tak betul dengan Islam. Saya harap yang ada di sini itu, ada yang pergi sebenarnya, tapi dia pergi berkelompok saja. Dia bukan pergi atas dasar tu. Dia kekeliruan. Jadi insya-Allah saudara-saudara sekalian, himpunan saudara hari ini sangat berguna dan saya ucap terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita sekalian. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.